billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Berikut bayat ini disampaikan oleh Maulana Mustaqim bulan 8 tahun 1992. Semoga Allah SWT menerima taufik dan hidayat dengan kedatangan dan tujuan datang kitanya ke sini. Kita datang ke sini untuk mempelajari kerja agama, usaha kenabian atau usaha dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, apabila Allah hendak beri kebaikan pada seseorang, dia beri orang itu ilmu dan kefahaman dalam perkara agama. Apabila Allah SWT hendak pilih dan menggunakan seseorang hamba-Nya untuk menjalankan tugas-tugas dakwah, dia beri ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Diberinya faham kerja-kerja nubuah dan akhlak sifat-sifat mahmudah. Walau di dunia ini terdapat banyak kuasa dan cara yang batil untuk menyekat usaha dakwah hidayat, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala, usaha atas hidayat. Apabila Allah hendak sebarkan hidayat, dia bangkitkan seorang rasul. Apabila rasul tidak ada, usaha dakwah terhenti dan hidayat juga terhenti, menyebabkan manusia rosak. Kemudian Allah bangkitkan seorang rasul yang baru. Setelah kenabian tamat, rasul-rasul dan nabi-nabi tidak dibangkitkan lagi. Allah SWT bangkitkan umat akhir zaman untuk menyambung kerja nubuah. Untuk tujuan yang besar ini, Allah SWT memilih beberapa orang untuk datang ke sini supaya mereka meneruskan usaha yang diamanahkan oleh Allah SWT. Kita naklah mempelajari usaha dakwah ini dengan bersungguh-sungguh, ikhlas dan betul. Hanya orang yang menganggap diri mereka masih belajar usaha ini sajalah orang dapat menerus usaha ini dengan kefahaman dan cara yang betul. Orang yang berasa dirinya serba tahu, sudah tahu atau lebih tahu daripada orang lain, Allah SWT akan pisahkan diri daripada dunia dan daripada usaha ini. Orang yang berasa dirinya lebih tahu dari orang lain dan banyak mengkritik dan mencemooh, itu tak kena. Ini tak kena, maka akan terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, hendaklah kita gabungkan diri dengan jemaah. Kalau kita pisahkan diri daripada jemaah dan menjalankan usaha seorang diri, walau betapa besar pengorbanan kita, ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayat tidak akan tersebar melalui usaha orang-orang yang sedemikian. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Yasin. Apa dalam surah Yasin? Kisah dan yang berlaku di dalam Yasin, kisah ini berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Baginda AS telah mengurus 2 orang Hawariyun, iaitu kaum pembantu Nabi Isa AS. Tetapi mereka telah didustakan, lalu ditambah seorang lagi menjadi 3 orang. Maka wujudlah satu jemaah. Kerja ijtima'i pun bermula. Mereka diuji, mereka telah didustakan dan keadaan teruk menimpa mereka kepayahan, halangan dan tentangan yang menimpa mereka itu adalah untuk mentarbiah dan merapatkan hubungan mereka dengan Allah SWT serta mengangkat darjat mereka di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, bayi lahir pada saat kesakitan yang paling teruk. Bayi. Demikian juga dengan orang-orang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nusrat Allah akan turun. Ingat bayi. Nusrat Allah akan turun pada saat hati betul-betul genting. Pada saat si hamba tidak mengharap dan bergantung kepada siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Hawariyun telah ditentang dengan berbagai cara dan diberi amaran dengan ancaman-ancaman yang berat. Tapi mereka tak gentar dan tak meneruskan usaha mereka. Tuan-tuan dan puan Allah SWT, apabila tiba hari jemaah Hawariyun yang 3 orang itu hendak dilontar dengan batu, maka datang seorang tukang kayu di pinggir kota sambil memperkenalkan dirinya beriman dan membantu jemaah tersebut hingga syahid dilontar dengan batu dan sempat berkata, kalau orang-orang kampung ini tahu betapa besarnya nikmat mati dalam iman, tu mereka juga mahu jadi seperti ini.
Macam mana saya nak terangkan kepada tuan-tuan? Perkara ini pengalaman dan kefahaman baik yang Allah beri. Ini termasuk dalam dalil-dalil akli yang kita yang dipelajari. Berjemaah adalah penting dalam usaha perjuangan agama ini. Bahkan dituntut. Kita naklah memperjuangkan agama dengan niat untuk mengislahkan diri, membawa agama yang meluh dalam diri dan kehidupan kita kemudian hari nanti. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, satu hal penting dalam kerja agama ialah melihat diri sendiri. Sebanyak manakah usul yang sudah dibawa ke dalam usaha saya dan sejauh mana pengorbanan saya serta mutu amalan saya. Bila ada roh, maka hidup dan bersatulah seluruh anggota serta-merta. Jika tidak ada roh, seluruh anggota lumpuh dan akan terpisah dari satu sama lain. Tuan-tuan dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu tanya diri sendiri. Adakah saya gabungkan diri saya dengan jemaah atau tidak? Adakah saya bawa jemaah kecil, penyokong-penyokong saya kepada jemaah yang besar di bawah hadraji? Atau saya memecahkannya? Inilah yang kita kena menangis. Kita kena menangis. Kita perlu tahu apakah fikir dan kemahuan Amirul Watik serta apakah kerisauannya. Kita hendaklah terus patuh dan amalkannya. Siapa yang tidak ikut Amirul Watik, dialah yang jahil, sebab Amirul Watik punya hubungan dengan Allah SWT. Beliau adalah orang yang mendapat petunjuk. Apa yang Amirul Watik mahu ialah supaya kita membentuk jemaah wali masjid. Itu jemaah masjid. Jemaah wali. Tugas jemaah wali ialah menyangkut usaha ke atas orang-orang kampung. Walau hanya hidup gas satu saja, berarti sudah bermula jemaah wali di tempat itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, seseorang yang sudah kembali daripada 4 bulan di jalan Allah, berarti agama sudah wujud dalam kehidupannya. Tetapi ingat, walaupun dia seorang yang alim, tapi jika tidak mengikut arahan dan tidak menghiaskan dirinya dengan tertib-tertib yang dikehendaki, tidak ada jaminan dia boleh kekal dalam agama atau sebagai orang beragama. Kalau seorang itu membiasakan diri dengan tertib-tertib yang ditetapkan, Allah akan pelihara dirinya, hartanya, ilmunya, anak isterinya dan kehormatannya. Malah bumi tempat dia tinggal dan tempat dia jalankan tugas-tugas agama juga akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah turunkan bala bencana dalam negeri ini dengan sebab masyarakat negeri tidak mahu menerima dakwah atau kejahatan mengatasi kebaikan, Allah akan keluarkan dia daripada tempat negeri ini dan anak isterinya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap nabi yang dibangkitkan semuanya memulakan kerja mereka dengan gash, jaulah. Dan semua nabi-nabi menjalankan jaulah sampai ke akhir hayat mereka. Cubalah fikir bagaimana kalau nabi-nabi membuat jaulah macam kita, membuatnya dengan main-main. Kita patut fikir apa yang terjadi kalau kita tidak buat jaulah dan tidak duduk di dalam taklim. Allah SWT tidak menurunkan bala bencana ke dalam satu masyarakat selagi nabi ada dalamnya, atau selagi usaha dakwah berjalan dengan baik dan selagi penduduknya sentiasa taat dan mohon keampunan Allah. Saya baca satu ayat dari surah An-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampunan. Sebenarnya keselamatan diri, harta, anak isteri dan keturunan terletak dalam amalan gash. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah di zaman Bani Israel. Ada seorang soleh, abid lagi wali, yang lama beribadat dan bertakwa, tidak pernah membuat kemungkaran, dosa, walau sekelip mata pun.
Tapi apabila Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk membinasakan kampungnya, Jibril tidak sanggup, lalu berjumpa Allah dan bertanya, bagaimana hendak diturunkan azab sedangkan dalam masyarakat ada seorang soleh sedang tekun beribadat. Allah SWT perintahkan supaya diturunkan bala ke atas abid itu terlebih dahulu kerana dia tidak menghiraukan masyarakat. Wali pun tidak selamat, tapi di akhirat dia akan diasingkan daripada orang-orang zalim. Orang fasik, orang yang zalim, orang yang fasik. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita hidupkan jauhlah tempat kita dan kita buat taklim. Kita juga hendaki membentuk jemaah untuk menjaga usaha ke atas kampung-kampung di sekeliling kampung kita, supaya kemungkaran di kampung-kampung ini tidak masuk dari kampung kita. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila jauhlah satu dan jauhlah dua hidup dan taklim hidup, jangan pula kita rasakan sudah terselamat. Ramai lagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam negeri kita yang suatu masa kelak akan masuk ke kampung kita. Seorang kalkun lama patut sediakan bentuk jemaah baru 3 hari untuk kawasan-kawasan sekitar daerahnya. Bahkan di dalam negara juga ada banyak hal yang timbul dan banyak perkara yang perlu kita buat. Khasnya kita perlu bentuk jemaah 40 hari. Ulama yang ikhlas tidak marah dengan kerja ini. Ulama, ustaz ulama, dia suka kita buat kerja agama ni. Sebab ini senang nak makan. Ulama, dia suka buat kerja ini. Tapi bila kita cuba ajak mereka keluar, aku dah keluar dah, aku dah pandai dah. Wallah alam. Semoga Allah beri taufik untuk kita dapat amal. Ni tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6 malam kita habiskan masa kita bersama keluarga. 1 malam kita perlu berada di markas untuk Sabgu Ghazari, perhimpunan mingguan. Sabgu Ghazari adalah untuk orang lama dalam usaha ini. Bukannya kita menjemput orang baru yang tidak pernah keluar atau datang beriktikaf di markas. Orang-orang kampung maksudnya orang-orang baru. Hendaklah dihantar balik selepas program selesai, selepas isyak. Habis dah bawa jumpa orang pergi ke majlis ustaz-ustaz. Lepas tu pakcik nak balik, kita hantarlah dia balik. Dah program isyak dah dengar dah Maulana Bayan, boleh balik lah. Macam mana bila jemaah nak bentuk jemaah pelajar? Jemaah pelajar adalah orang-orang lama yang berkelaman turut serta supaya mereka pelajar dapat belajar. Kita juga perlu fikir tentang masturat kita supaya mereka jadi seperti isteri-isteri para sahabat radhiyallahu anhu. Jangan kita meninggal dunia tak kala iman mereka masih belum kabur. Jangan juga kita bersyarah di luar tapi dalam rumah kita lain yang terjadi. Tuan-tuan yang Allah SWT, saya ada sikit pengalaman tentang usaha wanita. Tapi kerana saya cuba usaha atas wanita keluarga saya, tapi mereka menolak dakwah saya. Macam mana nak usaha atas kaum wanita? Yang utama bukanlah membentuk jemaah 40 hari dan 4 bulan, tapi hendaklah menghidupkan taklim di rumah dan didik mereka supaya lama-kelamaan mereka dapat memahami segala masalah di dalam agama. Sekurang-kurangnya ini perkara asas. Pihak suami mesti tahu apakah masalah asas itu dan bagaimana cara menyelesaikannya, sebagaimana yang berlaku kepada isteri-isteri para sahabat radhiyallahu anhu. Pun begitu juga. Orang wanita perlu didik supaya segera menyediakan lelaki di dalam rumah-rumah mereka untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu taala dan bersedia menerima sebarang kemungkinan dengan sabar. Takut-takut kalau keluar apa-apa terjadi, macam mana? Walau anak kita berusia 3 bulan atau 2 bulan, barulah
ke dalam taklim, supaya Allah SWT turun sifat malaikat dalam diri mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi seorang yang taat dan melihara diri. Tuan-tuan yang milik Allah SWT, ada seorang murid ditanya oleh gurunya. Gurunya tu perempuan. Apakah cita-citanya bila dia dewasa? Murid-murid lain sudah menjawab macam-macam. Ada yang mahu jadi doktor, ada yang mahu jadi jurutera dan macam-macam lagi. Tapi anak ini seorang saja yang menjawab, saya mahu jadi sahabi. Saya nak jadi sahabat Nabi. Gurunya terkejut. Bagaimana kanak-kanak ini boleh beri jawapan seperti itu? Dia ikut kanak-kanak sebut ke rumahnya. Kemudian ibu bapanya ditanya oleh guru itu. Dan ibu bapanya menerangkan, tiap-tiap hari selepas Isyak, dia ni mengadakan taklim. Anak-anak kami diajarnya, kalau mahu berjaya dalam agama, ikut sahabat radhiyallahu anhu, katanya. Tanya lagi, si isteri sudah sembahyang ke belum? Sudahkah membaca Al-Quran? Sudah habis ke zikir? Dah buat ke taklim? Akhirnya si anak itu tak boleh cakap lah. Tuan-tuan milik Allah SWT, jangan bawa fikir dari rumah ke dalam masjid. Misalnya, masa kita hendak keluar rumah, isteri kita kata, dia pergi ke masjid, balik cepat-cepat, gula dah tak ada dah, ikan tak ada, beras tak ada. Saya rasa perkara ni terjadi, mungkin berlaku pada diri kita, tapi kita ambil tak endah lah perkara tu, biasalah. Memang keadaan rumah tangga macam tu lah. Masa di masjid, isteri tadi akan terpakut kita kepada dapur. Dalam sembahyang pula, mulalah teringat gula, ikan, kunci, beras dan sebagainya. Kalau dalam sembahyang macam ni, kita nak marah kepada imam ke kerana baca ayat panjang-panjang? Ini adalah sebenarnya bukan sembahyang yang betul. Untuk dapat perkara ini, tuan-tuan, moga tuan-tuan semua berdiri bangun dan beri nama. Semoga Allah malah beri taufik untuk kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.